yang mewakili Mana Menteri Kesihatan? Silakan Muhammad Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan serta telah memberikan pandangan, saranan, teguran dan cadangan untuk dipertimbangkan bagi membantu penambahbaikan berterusan sektor pendidikan negara. Pendidikan adalah satu pelaburan yang paling penting dalam membina sebuah negara yang berdaya maju dan mampu bersaing di peringkat global. Dalam Belanjawan 2021, sejumlah 50.4 bilion ringgit atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan telah diperuntukkan kepada KPM. Kementerian ini menggalas tanggungjawab yang besar dalam memastikan setiap sen daripada peruntukan tersebut dapat memberi impak yang optimum kepada pembangunan pendidikan negara. Ahli yang berhormat sekalian, tahun ini merupakan tahun yang amat mencabar bagi kita semua. Sektor pendidikan adalah antara sektor yang amat terkesan dengan pandemik COVID-19. Sejumlah lebih 5 juta orang murid tidak dapat hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran secara bersemuka seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, lebih 500,000 orang guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan dalam meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam sesi perbahasan Belanjawan 2021, terdapat lebih 90 pertanyaan berkaitan KPM yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Sekiranya saya tidak dapat menjawab ke semua pertanyaan di dalam Dewan Yang Mulia ini, KPM telah sediakan jawapan penuh secara bertulis untuk rujukan ahli-ahli yang berhormat. Saya mulakan dengan penjelasan mengenai pengajaran dan pembelajaran semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Tuan Yang di-Pertua, seramai 24 orang ahli yang berhormat menyentuh mengenai perkara berkaitan penutupan sekolah semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP sewaktu sekolah ditutup serta jurang digital dan akses internet di kalangan murid. Di peringkat awal pembukaan semula sekolah pada 24 Jun 2020, terdapat beberapa kes positif COVID-19 melibatkan murid, guru dan warga sekolah. Namun, kemunculan gelombang ketiga pandemik COVID-19 membawa satu cabaran yang jauh lebih besar. Dalam menangani penularan COVID-19 di peringkat awal gelombang ketiga, sekolah akan ditutup sekiranya terdapat kes positif COVID-19 di sekolah, atau sekolah berada di dalam zon merah, atau sekolah berada di dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Ahli yang berhormat Kulai dan Sibuti menyentuh tentang penutupan sekolah di zon hijau. Untuk makluman ahli yang berhormat, selaras dengan pelaksanaan PKPB di seluruh negara kecuali negeri Kelantan, Pahang, Perlis dan Sarawak yang diumumkan pada 7 November 2020, semua sekolah di negeri terlibat telah ditutup hingga 6 Disember 2020. Jumlah ini meliputi 74% daripada jumlah keseluruhan sekolah di bawah KPM di seluruh negara. Berdasarkan analisis data terhadap kes positif, kontak rapat dan kuarantin dalam kalangan warga sekolah yang semakin meningkat, serta kewujudan kluster baharu di tempat kerja melibatkan ibu bapa atau penjaga, KPM membuat keputusan untuk menutup baki 26% sekolah di 4 buah negeri yang tidak terlibat dengan pelaksanaan PKPB. Ini bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan dalam kalangan warga sekolah. KPM juga memutuskan agar sekolah terus ditutup sehingga hari terakhir sesi persekolahan tahun ini, iaitu 18 Disember 2020. Ini berdasarkan baki tempoh persekolahan yang tinggal hanya 9 hari selepas PKPB tamat.
Mengambil kira sarana KKM dan MKN dalam menangani penularan wabak COVID-19, KPM berpendirian bahawa murid, termasuklah murid di sekolah berasrama, perlu terus kekal berada di rumah. Ahli yang berhormat Bagan, minta penjelasan. Izinkan saya habiskan satu topik dalam 20 minit, terlalu singkat. Saya selesaikan topik ini, kemudian saya ambil soalan. Ya. Ahli yang berhormat Bagan ada menyatakan kebimbangan kesan daripada penutupan sekolah kepada peluang pendidikan akibat penularan COVID-19. Seterusnya, yang berhormat Bacok dan yang berhormat Pematang Pauh ada membangkitkan tentang perancangan KPM untuk menambah baik pendidikan secara dalam talian. KPM sentiasa berusaha memastikan murid mendapat pengetahuan dan kemahiran untuk kelangsungan pembelajaran pada tahun hadapan. Oleh itu, penjajaran kurikulum dilaksanakan untuk semua mata pelajaran berdasarkan kurikulum sedia ada kecuali untuk murid tingkatan 5. Penjajaran ini melibatkan penyusunan semula kandungan, pedagogi dan juga pentaksiran bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran. Ahli yang berhormat Kulai menyentuh tentang kelancaran dan keseragaman sesi pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, KPM telah menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah atau manual PDPR meliputi kaedah PDP untuk pembelajaran secara optimum di rumah. KPM turut menyediakan pelantar pembelajaran D5 sehingga kini sejumlah 485 buah buku teks digital telah dimuat naik ke pelantar D5. Selain itu, terdapat juga video pendidikan dalam portal EduWeb TV dan Cikgu Tube yang dipautkan ke dalam pelantar D5. Bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet atau peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, guru mengambil inisiatif melaksanakan PDP melalui serahan bahan pembelajaran kepada murid. Selain itu, murid boleh menggunakan buku teks cetak dan buku aktiviti dalam menjalani PDPR. Guru mentaksin murid secara berterusan dan merancang intervensi mengikut kesesuaian murid. PDP turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan di TV OK RTM selama 2 jam, Tutor TV Astro selama 4 jam dan terkini di saluran NTV 7 selama 3 jam. Ini menjadikan keseluruhan siaran TV pendidikan adalah selama 9 jam sehari. KPM perlu menyusun jadual siaran TV pendidikan bagi memenuhi keperluan semua murid dan pada masa yang sama memberi keutamaan kepada murid yang akan menduduki peperiksaan. Walau bagaimanapun, TV pendidikan bukanlah satu-satunya pendekatan untuk pelaksanaan PDP di rumah. Puan Yang Dipertua, KPM menyanggah dakwaan ahli yang berhormat Simpan Renggam bahawa projek penerbitan video pendidikan dibuat secara lantikan terus. Saya habiskan sikit. Hakikatnya perolehan ini telah dibuat secara telus melalui tender terbuka. Perolehan bernilai 1.92 juta ini adalah untuk penghasilan 800 episod video pendidikan. Pada masa ini, syarikat pembekal telah menghasilkan 25 episod video pendidikan yang telah disiarkan dan 63 episod sedia untuk disiarkan. Manakala 712 episod lagi masih dalam pelbagai peringkat penghasilan. Pelaksanaan PKP telah memberi kesan kepada jadual penerbitan video. Oleh yang demikian, tarikh tamat kontrak projek dilanjutkan dari 30 November 2020 kepada 31 Mac 2021. Izinkan saya habis topik pertama dulu. Kemudian sebab saya ada 20 minit saja. Ini dah 2-3 topik dah. 3 orang. Kulai, Bagan dan... Oleh kerana disebutkan tadi. Sekejap lagi, sikit lagi. Boy. Seterusnya, ahli yang berhormat Bacok, Bagan, Baram, Igan, Jempol, Kimanis, Kota Belut, Kulai, Libaran, Permatang Pauh, Pontian, Puchong, Raup, Sabak Bernam, Selangau, Setiu, Sibuti dan Tangga Batu membangkitkan tentang capaian internet di sekolah yang rendah
terutamanya di luar bandar dan pedalaman serta pelaksanaan digitalisasi sektor pendidikan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPM sedang merangka strategi pelaksanaan komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital negara. Antaranya, KPM telah menyediakan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan sehingga 100 Mbps kepada 10,066 buah sekolah di seluruh negara. Bagi 141 buah sekolah yang tiada infrastruktur jalur lebar, KPM akan sediakan capaian internet melalui teknologi VSAT berkelajuan 30 Mbps dan dijangka siap pada Februari 2021. Inisiatif Jalinan Digital Negara, jendela yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan penaiktarafan rangkaian telekomunikasi akan memberi manfaat yang besar kepada semua sekolah di seluruh negara. Usaha untuk meningkatkan kualiti capaian akses internet di sekolah akan terus diperkasakan. Bagi butiran belanjawan 2021, sebanyak 430 buah sekolah di seluruh negara akan terlibat dalam inisiatif ini. KPM juga akan menaik taraf capaian internet sekolah kepada kelajuan 100 Mbps hingga 800 Mbps melalui inisiatif rangkaian bersepadu sektor awam MyGovNet yang disediakan oleh Mampu. Bagi mengatasi masalah jurang capaian internet, KPM akan menaik taraf rangkaian setempat Local Area Network dengan kaedah capaian dipelbagaikan melalui rangkaian tanpa wire atau wireless internet di pelbagai lokasi dalam kawasan sekolah mulai tahun 2021. Ahli yang berhormat Bagan, Hulu Rajang, Igan, Kota Melaka, Kulai, Pontian, Selangau, Tampin dan Tanjung Manis menyentuh mengenai pemilikan peranti di kalangan murid khususnya di luar bandar. Melalui pembentangan belanjawan 2021, KPM akan melaksanakan program rintis penyediaan peranti kepada 150,000 orang murid meliputi 500 buah sekolah melalui Yayasan Hasanah, sebuah yayasan di bawah Khazanah Nasional Berhad. KPM sedang memperincikan kriteria murid dan sekolah yang bakal menerima peranti tersebut. Seterusnya, KPM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama-sama dengan Yayasan Hasanah. Selain dapat membantu murid yang memerlukan, projek rintis ini adalah bertujuan mendapat kaedah pelaksanaan terbaik untuk cadangan perluasan. Saya silakan YB Kulai, yang berhormat Kulai, seterusnya Bagan dan Seperenggam. Terima kasih. Okay, banyak ahli yang berhormat nak tanya, jadi saya ringkas saja. Saya nak tanya, setakat ini Johor Melaka telah izinkan tadika mereka untuk buka balik. Tetapi saya nak tanya, sama ada Pahang, Terengganu dan Kelantan yang dulu bukan di bawah PKPB, CMCO, sama ada sekarang mereka diizin untuk buka beroperasi atau tidak. Kenapa di negeri Johor dulunya oleh sebab mereka di bawah CMCO, mereka tidak diizinkan buka. Sekarang sudah bukan di bawah CMCO, mereka tadika diizin buka. Tetapi untuk Pahang, satu negeri yang langsung tak ada kes aktif, tetapi selama ini mereka tidak diizin untuk beroperasi. Ini tadika juga di bawah KPA. Saya harap Menteri jangan lupa mereka. Okey, satu jempol. Sekali jawablah. Wabi Bagan dulu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih di atas penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat. Tapi Yang Berhormat sedia maklum bahawa untuk tahun ini, sesi persekolahan hanya mengambil tempoh 4 bulan dalam setahun persekolahan ini. Ini merupakan satu kehilangan besar dari segi pembelajaran dan juga latihan sumber manusia. Semua pun Yang Berhormat telah sebut tentang interaksi, sebut tentang liputan yang boleh dibuat daripada RTM, TV3 dan sebagainya. Tapi masalah besar daripada televisyen ini, pendidikan televisyen ini ialah tidak ada sebarang interaksi. Oleh sebab itu pentingnya kita ada online learning. Itulah sebabnya saya ada cadangkan 4 bilion ringgit untuk beli komputer riba sama dengan internet akses. Saya rasa itu satu perkara penting supaya kita tidak benarkan anak-anak kita kehilangan masa depan mereka tanpa pendidikan. Yang kedua, saya ada tanya juga tentang itu peruntukan yang diberikan kerana dalam belanjawan terakhir Pakatan Harapan
peruntukan telah diberikan kepada sekolah agama, sekolah tafiz, sekolah tempur, sekolah pondok, sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah Mumbalik, sekolah Cina swasta juga. Apakah peruntukan yang telah diberikan dalam sesi ini? Kerana kita lihat semua, termasuk sekolah pondok, sekolah tafiz, semua nampaknya dikurangkan. Saya harap penjelasan boleh diberikan. Sekian. Okey, satu lagi. Jempol. Muhammad Menteri. Jempol. Muhammad Menteri. Jempol. Okey. Jempol Simpan rangam dulu. Lepas tu jempol. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kanan. Tadi ada disebutkan tentang tender yang diberikan kepada syarikat Radius One Sdn Bhd untuk menghasilkan bahan untuk TV pendidikan, yang mana Yang Berhormat Menteri Kanan, Senator telah sebutkan bahawa tender sepatutnya berakhir pada 30 November dan mereka hanya berjaya menghasilkan 25 siri daripada 800 siri. Maka terpaksa dilanjutkan tarikh tender tersebut. Persoalannya, dalam tempoh berbulan-bulan hanya 25 siri saja. Apakah jaminan yang boleh diberikan untuk menyiapkan selebih 700 lebih apabila dilanjutkan tempoh? Persoalannya, mengapa ini berlaku? Saya yakin di pihak Yang Berhormat Menteri Kanan mungkin tidak diberikan perincian oleh para pegawai terutamanya yang berada di BSTP. Saya ketika melihat di perolehan ketika dibuka tender tersebut dapat merasakan bahawa ianya satu projek yang sama ada gagal ataupun akan meleret dan bertangguh. Kenapa? Kerana ketika dibuka, ianya dibuka jauh bawah daripada harga pasaran. Contohnya, yang diberikan untuk 1 minit, tawaran yang diberikan harganya adalah RM1,000. Wabi pendekkan. Untuk satu siri ialah RM2,500. Ini jauh daripada harga pasaran. Yang mana biasanya harga pasaran tempoh untuk 1 minit ialah RM1,000 dan diminta untuk 25 minit, harga penawaran RM2,500, walhal harga pasaran ialah RM1,000 seminit, maksudnya RM25,000. Maka syarikat manakah yang berani masuk? Sebab itu, bagi pihak pasaran, mereka melihat seolah-olahnya ada unsur untuk memberikan langsung kepada syarikat yang berani masuk. Pada saya itu saya tidak kisah. Yang saya risaukan kita memperjudikan pendidikan anak-anak kita. Apabila kita tahu kita memberikan satu proses penyediaan rancangan TV pendidikan di bawah harga pasaran dan ini terdedah untuk penangguhan. Dan ini yang berlaku. Hanya 25 siri dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ini merupakan penggadaian terhadap masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu sebelum saya bagi Jempol, saya jawab. Jempol, silakan. Okey. Saya nak bagi penjelasan pada Menteri. Gelombang ketiga yang melanda sekolah-sekolah semua ditutup. Saya tak tahu apakah yang berlaku sekiranya sekolah tidak ditutup dan jangkitan COVID-19 meningkat di kalangan murid-murid sekolah dan wujud kluster-kluster baru. Apakah tindakan kementerian bila isu ini wabak ini menular di semua sekolah? Sekejap, saya jawab dulu Datuk Yang di-Pertua. Pertama sekali berkaitan dengan tadika tadi oleh Yang Berhormat Kulai. Tadika sepatutnya masih ditutup. Itu saya nak kena semak balik maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat Kulai. Ya, berdasarkan pengumuman yang kita maklumkan tempoh hari, sepatutnya masih ditutup. Let me check the detail dan apa sebenarnya. Maksudnya Johor dan Melaka semua sepatutnya masih ditutup. Okay, tadika ya. Ini bukan nursery, ini tadika. Tadika saya minta Yang Berhormat Menteri Kanan semak kerana apabila penjabat saya hubungi Jabatan Pendidikan Negeri Johor, unit swasta, maklumat yang saya terima adalah tadika sekarang boleh diizinkan. Okey, saya check, saya semak. Terima kasih. Tapi mengikut arahan kita tadika ditutup. Tuan Speaker minta penjelasan. Isu yang sama, Tuan Speaker. Isu yang sama. Saya hanya nak tanya, perbahasan kita telah bangkitkan minggu lepas. Kenapa semalam dan hari ini Menteri MKM, Menteri Pendidikan masih perlu datang Parlimen dan kata kita akan semak? Perbahasan isu ini telah dibangkitkan minggu lepas. Sepatutnya Menteri sebelum datang untuk jawab, sepatutnya sudah semak. Terima kasih Segambut. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak jelaskan, saya kata tadi arahannya masih ditutup.
Jadi apabila Yang Berhormat Kulai kata dibuka, maka saya kata saya kena semak betul atau tidak maklumat yang diberikan. Arahan sehingga pada hari ini adalah ditutup. Sebab itu saya kata semak. Okey, kemudian saya nak berjawab tentang apa yang ditanya oleh Yang Berhormat Bagan bersetuju dengan Yang Berhormat Jempol tentang hilang masa persekolahan. Inilah antara cabaran utama. Kami di Kementerian Pendidikan di peringkat awal berlaku gelombang ketiga, mencari pelbagai kaedah untuk memastikan kita boleh terus membuka sekolah. Kerana kita nak anak-anak kita ini terus berada di sekolah, belajar secara bersemuka. Saya kata semua antara kita di sini inginkan keadaan sedemikian. Tetapi keadaan tidak mengizinkan kita. Seperti mana yang Ibu Hormat Jempol tanya, apa akan jadi sekiranya berlaku jangkitan? Apabila kita monitor jangkitan di sekolah, kita dapati semakin hari jumlah jangkitan semakin meningkat. Sebab itu saya kata apabila berlaku kluster tempat kerja melibatkan ibu bapa, maka anak-anak ini berisiko untuk terjangkit. Dan sehingga 20 November 2020, saya berkongsi dengan ahli-ahli yang berhormat, 763 sekolah ada yang warga sekolahnya positif sehingga 20 November. Dan rekod ini mungkin tidak begitu lengkap kerana ada setengah kes yang mungkin tidak dilaporkan kepada pihak kami. Oleh yang demikian, menjawab tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol, kami bersetuju bahawa ruang itu hilang, namun namun kita sedang berusaha untuk pastikan apa saja kaedah yang kita boleh laksanakan, anak-anak ini masih mendapat pendidikan. Kita bercakap tentang online learning, betul, kita sediakan. Namun begitu, tak semua anak-anak kita mempunyai akses kepada internet dan tak semua juga yang mempunyai peranti. Sebab itu kita gunakan pelbagai kaedah termasuk TV pendidikan, termasuk penghantaran bahan pembelajaran. Kemudian saya ingin menjawab soalan Yang Berhormat Simpan Renggam. Apa yang disebut tadi bahawa perolehan tersebut dibuat secara tender terbuka. Nothing, tak ada apa. Pada waktu itu saya nak bercerita kepada Yang Berhormat Simpan Renggam, pada awal berlaku PKP, kita tidak ada TV pendidikan secara terestrial. TV pendidikan secara terestrial yang kat depan TV ini dah dihapuskan lama sudah. Oleh yang demikian, apabila kita masuk, kita tengok berlakunya PKP, kita perlu TV pendidikan, we scramble around, cari apakah kaedah yang terbaik untuk mendapat bahan-bahan ini secepat mungkin dalam tahun ini juga. Kita punya aim adalah untuk pastikan supaya kita dapat dalam tahun ini. Apa yang berlaku apabila berlaku PKP, bahagian penggambaran ini tidak dapat dilaksanakan kerana dalam melaksanakan penggambaran ini cikgu-cikgu perlu move around, dan juga pada waktu itu antara sektor yang diperketatkan adalah penggambaran. Itu antara cabaran yang dihadapi, dan alhamdulillah walaupun 25 dah disiarkan, lebih 60 telah siap dan menunggu masa untuk disiarkan. Saya rasa okey. Menteri masih belum menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Bagan, iaitu berkaitan dengan peruntukan penyelenggaraan untuk sekolah-sekolah. Harap Menteri boleh menjawab soalan itu. Yang betul benarkan sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina perincian. Okey. 5 minit, jawab. Ya. Saya akan jawab sekarang. Apa yang dikorangkan? Apa yang ini saya akan jawab sekarang ya. Kenapa tidak dinyatakan dalam belanjawan, pembentangan belanjawan? Kenapa tidak diperincikan dengan jelas? Yang Berhormat, saya nak jawab ni. Tunggu sekejap. Menteri belum beri ni kebenaran. Tuan yang jawab Menteri, nak bagi Puchong mencelah tak? Bagi Menteri jawablah. Bagi Menteri jawab. Saya akan jawab ini. Boleh, ini isu yang sama. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya setuju apabila Yang Berhormat Menteri memberi penekanan kepada perlu untuk kita pastikan bahawa semua murid dalam sekolah ada akses kepada apa yang kita sebut sebagai kandungan digital ini. Tapi dalam masa yang sama, saya dengar Yang Berhormat Menteri kata bahawa kita lihat kepada kaedah teknologi VSAT untuk membawa internet ke sekolah-sekolah, khususnya di kawasan luar bandar terpencil, tapi itu akan memakan masa yang cukup lama. Ianya dijangka siap tahun 2021. Jadi soal dia, kenapa kita tidak boleh lihat kepada kaedah-kaedah yang membolehkan kita membawa atau connectivity ataupun kesaling hubungan kepada sekolah-sekolah ini dalam masa yang lebih dekat. Sekarang kita ada banyak jenis teknologi. Tak perlu untuk kita tunggu, kerana Yang Berhormat Menteri, kalau kita tunggu setahun, itu bermakna bahawa murid-murid dalam sekolah ini
tidak ada akses kepada kandungan yang kita keluarkan untuk setahun. Cukup serius perkara ini. Jadi saya minta Yang Menteri supaya beri penjelasan ataupun melihat kepada kaedah-kaedah yang lebih cepat supaya kita boleh pastikan bahawa dalam masa terdekat kita boleh selesaikan masalah kekurangan infrastruktur ini untuk kebaikan murid-murid dalam sekolah-sekolah kita. Terima kasih Yang Tuan. Terima kasih. Yang Bapak Menteri. Yang Bapak. Pagi. Saya jawab dulu. Terima kasih Yang Bapak Puchong. Berkaitan dengan teknologi WISAT tadi, seperti mana saya maklumkan ianya akan dapat disiapkan di jangka bulan Februari. So, hanya 3 bulan lagi. Dalam bulan Februari 2021. Jadi kita rasa itu insya-Allah akan memberi ruang untuk anak-anak ini bila kembali ke sekolah keadaannya telah tersedia. Ya. Anggar boleh sekejap. Boleh. Yang semangat ya. Last ya. Ada satu topik lagi. Yang Muhammad. Dan lepas pantai. Okey, Yang Berhormat Menteri, tadi disebut tentang kesukaran pelajar-pelajar kita khususnya di luar bandar tentang berhenti. Sebab kadang-kadang, terutama sekali di luar bandar ni, telefon pun tak ada. Tapi untuk kami di negeri Sabah ni, Yang Berhormat Menteri, selain daripada telefon tak ada, rangkaian internet juga tidak ada. Malah lebih teruk lagi disebabkan oleh COVID-19 ini, terjejas pendapatan mereka. Ramai di kalangan anak-anak ibu bapa ini yang tidak mempunyai kemampuan untuk reload telefon mereka. So apa tindakan pihak kementerian untuk membantu golongan ini? Kerana ramai anak-anak kita ini yang tidak berkemampuan untuk reload telefon mereka saja. Terima kasih. Lebah mata. Saya rasa kalau Datuk M betul bagi lama lagi, saya boleh ambil lagi soalan. 5 minit. 5 minit, otherwise saya nak kena selesaikan pertanyaan berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah tadi. So saya jawab sepanggar tadi. Ya, sebab itu dalam konteks apabila kita menyebut tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah, kita kata kaedah yang digunakan adalah mengikut kesesuaian murid dan guru. Kita faham keadaan di luar bandar, ya, sebagaimana keadaannya akses internet dan sebagainya. Dan daripada awal kita tekankan bahawa kaedah yang digunakan ini mesti sesuai untuk murid dan juga mesti sesuai untuk guru. Kalaulah kaedah itu tidak bersesuaian, memberi bebanan dan sebagainya, guru boleh memilih apakah kaedah yang terbaik, dan selama ini, sepanjang tempoh ini, guru-guru kita telah melakukan yang terbaik. Jadi, Datuk Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan berkaitan dengan peruntukan. Tadi ramai ahli-ahli yang berhormat tanya, mengambil sedikit masa. Ahli yang berhormat Bagan, Ipoh Barat, Kelang dan Kuala Langat bertanya tentang ketiadaan peruntukan penyelenggaraan mengikut jenis sekolah dalam Belanjawan 2021. Semasa sesi lebak urus bersama-sama Kementerian Keuangan, KPM telah memohon supaya kementerian iaitu KPM diberi tanggungjawab untuk menentukan agihan peruntukan penyelenggaraan sekolah dan institusi pendidikan di bawah pengendalian KPM. Ini bagi memastikan pengagihan dapat dibuat secara lebih menyeluruh dengan mengambil kira bilangan dan jenis sekolah. KPM mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan kerana telah memperuntukkan sejumlah 800 juta ringgit dalam belanjawan bagi tujuan penyelenggaraan sekolah dan institusi pendidikan di bawah pengendalian KPM. Kementerian ini juga telah diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan pengagihan peruntukan tersebut. Seperti mana yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyelenggara sepenuhnya sekolah kerajaan. Pada masa yang sama, kerajaan boleh memberi sumbangan bantuan kepada sekolah bantuan kerajaan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, terdapat 10,223 buah sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di bawah pengendalian KPM. Saya baca satu persatu untuk makluman. 5,624 buah sekolah rendah berstatus sekolah kerajaan, 18 buah sekolah rendah berstatus sekolah bantuan kerajaan, 2,070 buah sekolah rendah berstatus sekolah 2,070 sekolah menengah berstatus sekolah kerajaan, 4 buah sekolah menengah berstatus sekolah bantuan kerajaan, 416 buah sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC berstatus sekolah kerajaan, 884 buah SJKC berstatus sekolah bantuan kerajaan, 162 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT berstatus sekolah kerajaan, 365 buah SJKT berstatus sekolah bantuan kerajaan,
12 buah sekolah mubalik berstatus sekolah kerajaan, 370 buah sekolah mubalik berstatus sekolah bantuan kerajaan, 65 buah sekolah confirming berstatus sekolah kerajaan, 9 buah sekolah confirming berstatus sekolah bantuan kerajaan dan 224 buah sekolah agama bantuan kerajaan. Selain daripada sekolah, terdapat juga beberapa institusi dan fasiliti yang berada di bawah pengendalian KPM seperti kuartus guru, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Institut Aminuddin Baki dan Kolej Matrikulasi. Oleh yang demikian, peruntukan 800 juta tersebut secara relatifnya agak terhad dengan mengambil kira jumlah sekolah dan institusi pendidikan yang terlibat. Justru ia perlu diagihkan dengan cermat, teliti dan berhemat bagi memastikan impak yang optimum. Daripada peruntukan berjumlah 800 juta dalam belanjawan 2021 untuk KPM, sebanyak 750 juta akan digunakan untuk menyelenggara sekolah dan bukan sekolah. Manakala peruntukan sebanyak 50 juta akan digunakan untuk menaik taraf atau membina dewan terbuka. Daripada jumlah 750 juta yang dikhaskan untuk penyelenggaraan sekolah dan bukan sekolah, pecahan agihan adalah seperti berikut. 620 juta untuk penyelenggaraan sekolah di bawah pengendalian KPM, 30 juta untuk peruntukan tambahan kritikal, saya akan jelaskan yang ini, 50 juta untuk penyelenggaraan institusi di bawah pengendalian KPM dan 50 juta untuk pembaikan cerun. KPM bercadang mengagihkan peruntukan penyelenggaraan bagi tahun 2021 berdasarkan satu formula. Formula ini mengambil kira bilangan dan jenis sekolah sama ada kategori sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Dalam menggunakan formula ini, asas perkiraan adalah berdasarkan purata daripada peruntukan 620 juta bagi 10,223 buah sekolah, iaitu sebanyak 60,648 setiap sekolah. Tapi ini bukan kita bagi, ini untuk tujuan kiraan dalam formula tersebut. The first step. Kemudian, siling peruntukan bagi sekolah bantuan kerajaan dikira berdasarkan 90% daripada purata tersebut didarabkan dengan bilangan 1,930 buah sekolah bantuan kerajaan. Ini menjadikan siling peruntukan untuk sekolah bantuan kerajaan adalah sebanyak 105.34 juta ringgit. Siling peruntukan bagi 8,293 buah sekolah kerajaan pula adalah berdasarkan peruntukan penyelenggaraan sekolah sebanyak 620 juta ditolak siling sekolah bantuan kerajaan. Ini menjadikan siling peruntukan untuk sekolah kerajaan ialah 514.66 juta ringgit. Jadi saya sekejap. Yang Muhammad tak habis lagi. Duduk dulu. Terus jawab saya. You're so long-winded, you're going everywhere. No, I have to tak explain. menjawab soalan yang kita bangkitkan. Berapa yang diagihkan, kenapa ia dikorangkan, kenapa ia tidak disenaraikan di buku tak habis lagi, duduk dulu. Apa yang saya jelaskan adalah tadi satu formula. Satu formula. Ini berbeza daripada tahun lepas. Formula ini dikira berdasarkan jumlah sekolah. Kalau sekolah itu sekolah kerajaan, kadarnya adalah kadar sekolah kerajaan tanpa mengira sama ada sekolah tersebut SJKT, SJKC, sekolah kebangsaan, sekolah mubalik dan sebagainya. Kalau itu sekolah kerajaan, maka menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan untuk menyelenggara sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan. Itu kena jelas. Sekejap yang Puan. Menteri. Anak-anak di sekolah saya nak tahu satu saja Menteri. Saya nak tahu satu saja. Adakah Yang Berhormat, bagilah Yang Berhormat Menteri jawab. He's long-winded lah. He's going everywhere. Yang Berhormat Menteri tak bagi jalan untuk mencela. Tolonglah hormati beliau. Silakan. Tanpa penjelasan kata tak dijelaskan. Bila sebut dengan penjelasannya jelas kata berpusing-pusing. Ini masalah
ahli-ahli yang berhormat. Tapi kenapa tidak dinyatakan dalam buku belanjawan? Kenapa tidak dijelaskan? Yang Berhormat. Yang Berhormat. Saya jelaskan tadi, saya pihak KPM memohon kepada pihak Kementerian Keuangan supaya beri kami peluang untuk mengagihkan peruntukan ini berdasarkan data-data yang ada di Kementerian Pendidikan. Tunggu. Saya jelaskan tunggu. Oleh yang demikian, berdasarkan formula, ini nak sampai dah ni, siapa yang Berhormat? Berdasarkan formula ini, siling peruntukan bagi jenis sekolah adalah seperti berikut. Tapi kena tunggu sampai habis. Dengar dulu. 477.48 juta ringgit bagi sekolah rendah dan sekolah menengah berstatus sekolah kerajaan termasuk sekolah berasrama penuh. 1. 2. 1.2 juta ringgit bagi sekolah rendah dan sekolah menengah berstatus sekolah bantuan kerajaan. Ini tidak pernah diberi perhatian sebelum ini. Jadi kita cek data, ada sekolah ini, kita beri perhatian juga pada sekolah ini. Kemudian 74.07 juta ringgit bagi SJKC berstatus sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. 29.98 juta ringgit bagi SJKT berstatus sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. 20.94 juta ringgit bagi sekolah mubalik berstatus sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. 4.11 juta ringgit bagi sekolah confirming berstatus sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. 12.23 juta ringgit bagi sekolah agama bantuan kerajaan. Perincian kaedah agihan peruntukan yang dirancang adalah seperti mana dalam web yang akan dalam ucapan penuh yang akan saya sertakan dengan lampiran. Selain daripada itu, untuk sekolah-sekolah yang menerima peruntukan kurang daripada 30 juta ringgit, tetapi sekolah itu sampai satu masa dah habis silingnya, sampai ke silingnya, kita ada satu pool lagi untuk sekolah-sekolah ini. Kalau perlukan, dia boleh tap into this pool. So sekolah-sekolah yang dapat kurang daripada 30 juta ringgit, sekiranya hantar permohonan tunjukkan keperluan penyelenggaraan, maka sekolah-sekolah ini boleh tap into the pool yang kita sediakan 30 juta ringgit. Saya rasa kenapa satu penjelasan jelas. Semua ni? All the formula yang Berhormat kata, all formula irrelevant. Yang kita tahu adalah amount itu telah dikorangkan. Ini sangat berdiskriminasi, especially sekolah-sekolah yang perlukan. Jangan diskriminasi anak-anak kita. Dan yang kedua, yang Berhormat salah. Dalam buku belanjawan tidak disenaraikan, tidak diterperinci. Kenapa sedemikian? Tak pernah. Tahun dulu very easy. Kenapa yang itu tidak dibuat? Kenapa perlu disembunyikan? Dan kenapa ada pool yang Berhormat? Kenapa ada pool? Berikan terus. Kita beri 50 juta. Menteri. Kenapa potong kepada 29 juta? Kenapa perlu mereka mohon? Formula baru. Serahkan terus pada sekolah-sekolah Tamil. Formula baru ini kenapa ada pengurangan? Tidak adil untuk ini merupakan diskriminasi. Macam mana nak jawab ni? Silakan. Datuk Yang di-Pertua, saya sebut tadi ada formula. Saya ringkaskan formula tersebut. Okey, formulanya begini. Dua faktor yang membezakan nilai. Pertama, bilangan sekolah. Yang kedua, jenis sekolah. Sama ada sekolah kebangsaan atau sama ada sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Okey. Jadi, kita ada 620 juta. Apa yang berlaku, kita lihat pengagihan ini tidak dibuat berdasarkan jumlah sekolah. Dan di peringkat kementerian dibincang, apakah kaedah yang lebih baik supaya pengagihan ini mengambil kira semua sekolah. Selagi sekolah itu berada sebagai sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan dan di bawah Kementerian Pendidikan seperti mana saya sebut tadi, yang kami boleh bagi bantuan, maka itulah kadarnya. Jadi saya sebut tadi, dia tak ada, ahli-ahli berhormat, tidak ada sebarang unsur lain selain daripada unsur keadilan dalam apa
formula yang kita gunakan ini kerana asasnya adalah jumlah sekolah dan juga Menteri, ada satu soalan Menteri. Saya nak tahu di bawah formula baru ini, setuju atau tidak Menteri bahawa SJKT hilang 20 juta pada tahun ini. Sebab kalau kita lihat tiap tahun sebelum ini, SJKT mendapat 50 juta ringgit. Tapi tahun ini tak dapat 50 juta ringgit. Di bawah formula ini, saya dapati SJKT hilang 20 juta. Setuju ataupun tidak? Penjelasan, ya, Menteri. Penjelasan. Tidak diskriminasi, tapi wang yang diagihkan kurang. Tidak. Doesn't make sense. Apa yang berhormat Menteri, ada satu soalan lagi. Sekejap. Saya jelaskan sekejap. Ahli yang berhormat, saya sebut tadi, kita tak bercakap tentang pengurangan. Saya nak sentuh sedikit. Kalau bercakap tentang pengurangan, sekolah berasrama penuh, kurang 50 juta. Tetapi kita masukkan dalam pool yang sama. Itu yang kita menentang. Kita mahu dikekalkan sekolah asrama, sekolah agama rakyat, sekolah pondok, sekolah tahfiz. Mengapa dikurangkan? Kalau PH boleh bagi, mengapa PN tak boleh bagi? PH bagi. Yang Muhammad, beri. Kekalkan yang dulu kalau boleh tak. Okey. Yang Muhammad Menteri, ya. Last ya. Ya. Kita bercakap tentang pengurangan. Pengurangan juga berlaku pada sekolah-sekolah lain. Tapi pertambahan juga berlaku kepada SJKC. Kerana apa? Kerana jumlah sekolah. Tidak ada faktor lain. Faktor jumlah sekolah dan juga sama ada sekolah itu sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Ini Aitam boleh setuju tak? Aitam duduk sebelah boleh setuju tak? Senyap tu setuju lah. Ini betul-betul pengkhianat lah. Yang Muhammad, tak ada kena-mengena dengan Yang Muhammad Aitam. Yang lainnya bertulis Yang Muhammad. Jadi saya nak jelaskan di sini. Menteri ada bincang perkara ini dengan TAPA tak? Yang Muhammad TAPA, sekolah-sekolah Tamil. Adakah Yang Muhammad TAPA setuju pengurangan ini? Saya nak tahu. Menteri. Adakah Yang Muhammad Menteri tolong wind up. Kita selesaikan perkara ini. Satu soalan simple saja. Jelaskan sikit lagi. Menteri. Yang Muhammad, bolehkah bagi senarai jumlah peruntukan sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok banding dengan yang tahun lepas? Itu saja. Saya harap kita boleh dapat maklumat berdasarkan fakta dan angka supaya kita tahu. This is transparency. YB, please. Sekejap. Saya jawab. Saya jawab. Ahli yang berhormat, saya dah kata, saya sertakan kaedah pengiraan dalam lampiran jawapan. Saya tak sorok apa-apa. Ada kaedah pengiraan, boleh tengok. Ini jawapannya. Ada kaedah pengiraan. Sepatutnya ada dalam buku belanjawan. Yang disertakan. Sepatutnya ada dalam buku belanjawan. So, saya rasa saya mengucapkan jutaan. Last soalan. Cukup. Menteri. Yang Muhammad Menteri. Ada. Menteri dah cukup lah. Saya banyak. Lebih masa lah. Sejam. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.